Kata Imam Al-Ghazali, ni tanda-tanda ulama dunia. Ni ulama jahat lah ni. Janganlah engkau mempelajari ilmu pengetahuan. Hadis ni, hadis Ibnu Majah. Janganlah belajar ilmu pengetahuan untuk bersombong-sombong. Jadi ulama dunia ni dia ada ilmu agama, dia sombong. Itu satu ciri dia. Untuk bertengkar dengan orang-orang yang berfikiran lemah, dia tunjuk pandai dengan orang-orang yang tak sepadan dengan dia. Ciri kedua. Ciri ketiga, untuk menarik perhatian orang ramai kepadamu. Dia nak populariti lah. Nak orang-orang mengangkat dia, orang memandang dia. Barang siapa berbuat demikian, maka dia di dalam neraka. Tu cari tadi ada ciri-ciri ulama dunia. Ulama dunia ni maksudnya di akhirat dia kena teruk. Kalau ulama akhirat, di akhirat dia akan berbahagia. Ulama dunia di akhirat dia kena teruk, ulama akhirat di akhirat dia berbahagia. Ini menunjukkan betapa besarnya bahaya ilmu. Orang yang berilmu ada kalanya menderita kebinasaan abadi atau kebahagiaan abadi. Kita kata seronoknya dia tu ada ilmu banyak. Banyak ilmu agama memang hebat lah. Tapi bila dah ada banyak ilmu agama, kalau salah jalan, silap-silap, ilmu agama tu makan dia balik, dia kena teruk daripada orang yang tidak berilmu agama. Lebih teruk daripada orang yang tidak berilmu agama. Ingatkan ada ilmu tu bagus, rupa-rupanya lebih teruk. Sebab dia tak pelihara tadi, tak pelihara tanggungjawab ilmu tu. Berkata Sayyidina Umar, yang paling aku takutkan kepada umat ini ialah orang munafik yang berilmu. Bertanya para hadirin, macam mana ada orang munafik tapi berilmu? Jawab Sayyidina Umar, orang jenis ni berilmu di lidah, bodoh di hati dan di perbuatan. Ilmu dia di lidah, bodoh di hati, bodoh di perbuatan. Jadi lagi tinggi kedudukan, lagi tinggi makam yang Tuhan nak bagi, lebih hebat cubaan-cubaan yang didatangkannya. Bila kata dapat ilmu, satu kelebihan. Tapi kalau tak jaga tanggungjawab berilmu ni, ilmu tadi akan makan kita balik. Jadi bahaya balik. Berkata Al-Khalil bin Ahmad, manusia itu 4 macam. Macam yang pertama, orang yang mengetahui dan tahu ia mengetahui. Dalam bahasa kita, dia tu ada ilmu dan dia tahu diri dia ada ilmu. Maka dia itu ialah orang yang berilmu, ikutlah dia. Jenis yang pertama ni bagus. Jenis yang kedua, orang yang mengetahui dan tidak tahu ia mengetahui. Dia tu ada ilmu, tapi dia tak perasan yang ilmu dia tu memadai dah. Maksud dia nak kongsi dengan orang lain pun boleh dah. Maka dia itu ialah orang yang tidur, bangunkanlah dia. Dia tu ada ilmu tapi dia tak perasan ilmu dia tu dah okey dah sampai boleh kongsi dengan orang lain. Kita terpaksa kejutkan dia. Rasa-rasa kamu ni boleh mengajar ni, kongsilah dengan kami sikit. Saya tak boleh. Kami tengok rasa boleh dah, kongsilah. Kejutkan dia. Satu jenis lagi, orang yang tidak mengetahui dan tahu dia tidak mengetahui, maka dia itu ialah orang yang meminta petunjuk, maka tunjukilah dia. Dia tahu saya ni tak ada ilmu, dan saya tahu saya jenis orang tak ada ilmu. Dia mengaku dia tu tak ada ilmu, dia sedar diri dia tak ada ilmu, maka orang yang macam ini dia kena ditunjuki, diajarlah. Dan satu macam lagi, jenis yang keempat, ni jenis teruk ni. Orang yang tidak mengetahui dan tidak tahu dia tidak mengetahui. Dia tu tak tahu yang dia tu tak tahu, tapi dia tunjuk-tunjuk pandai. Dia tak tahu yang dia tak tahu, tunjuk-tunjuk pandai. Maka dia itu ialah orang yang jahil, maka tolaklah dia. Berkata Al-Hasan, siksaan bagi ulama ialah mati hatinya. Kematian hati ialah mencari dunia dengan amalan akhirat. Pada hari kiamat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dibawa orang yang berilmu, lalu dilemparkan ke dalam neraka, maka keluarlah isi perutnya.
Dia mengelilingi perutnya itu seperti kaldai mengelilingi gilingan gandum. Penduduk neraka mengelilinginya seraya bertanya, "Mengapa engkau begini?" Menjawab orang yang berilmu itu, "Adalah aku menyuruh dengan kebaikan dan aku sendiri tidak mengerjakannya. Aku melarang daripada kejahatan dan aku sendiri mengerjakannya." Ini fitnah ilmu tadi, bahaya ilmu. Ilmu ada cantik dah, tapi masalahnya dia tidak memelihara adab-adab orang berilmu. Antaranya, dia suruh orang lain buat baik, tapi dia sendiri pun tak buat. Lagi, dia larang orang daripada buat benda yang salah, dia sendiri buat benda salah tu. Hasilnya, hari kiamat nanti, dia ni dikeluarkan perut dia dan dia akan pusing perut dia tu tadi. Pusing perut dia tu tadi. Sampaikan anak-anak murid dia pun tanya, kenapa Tok Guru jadi macam ni? Anak-anak murid dia yang kurang ilmu tadi boleh okey, dia teruk. Sebab tak memelihara tanggungjawab orang berilmu. Bila hari kiamat ni, iaitu hari kebangkitan semula. Hari kehancuran lain. Nak cerita dah dulu ni apa sahaja. Hari kehancuran selalu orang sebut hari kiamat. Tengok filem 2012, 2012. Tengok filem tu, tengok filem ni. Ni kiamat ni. Ombak naik, gunung-gunung terhambur, bumi terbelah. Yang tu hari kehancuran. Dalam Al-Quran disebut sebagai banyak nama. Az-Zalzalah, Al-Qari'ah, As-Sa'ah dan lain-lain. Hari kiamat ni dah lepas hari kehancuran. Dah hancur semua dah, dihidupkan balik. Yang tu hari kiamat. Orang tadi yang perut dia terkeluar, dia pusing perut dia tu, masa hari kiamat. Hari dibangkitkan semua. Dilipat gandakan azab kepada orang yang berilmu kerana maksiatnya, kerana dia mengerjakan maksiat dengan ilmu. Kalau orang-orang biasa buat salah, memanglah kena seksa. Tapi orang yang berilmu, dia buat kesalahan yang sama, seksaan dia berlipat kali ganda. Jadi kita pun terfikir, bahayalah, tak mau jadi ulama lah, tak maulah belajar ilmu-ilmu agama. Selagi kena teruk ni, macam kata dalam hadis ni, pandangan macam tu salah lah. Belajar kena belajar, cuma kita berhati-hati kena memelihara adab-adab orang yang ada ilmu. Janganlah kita ni dah ada ilmu, tiba-tiba kita tak beradab sebagaimana orang-orang yang ada ilmu. Bahaya. Tak mau belajar lah, susah. Hidup macam orang biasa sudahlah. Ya. Jadi pandangan macam tu salah. Dengar ya. Gaji tahunan kita tidak naik, kita bising. Bonus tahunan kita tidak diberi, jiwa kita memberontak. Tetapi apabila ilmu agama kita tidak bertambah berbanding tahun lepas, kita tidak pula rasa apa-apa. Kalau gaji tak naik, marah. Bonus tak dapat, marah. Tapi ilmu agama tahun lepas dengan tahun ni sama aja, tak naik pun, tak bertambah, tak rasa apa-apa pun. Amal-amal agama 4-5 tahun sudah dengan hari ini sama aja, lebih kurang, tak rasa apa-apa pun. Tapi kalau gaji tak naik, marah. Bonus tak dapat, marah. Itulah kita. Mula-mula kerja dulu, 10 tahun dulu, katakanlah gaji kita 900. Sekarang sudah RM3,000. Tiba-tiba majikan kita kata nak berturun gaji lah, nak bagi gaji sama macam 10 tahun sudah, 900 juga. Dah tentu kita marah. Dah tentu kita akan hantar surat bantahan. Dah tentu kita akan mengadu kepada Kesatuan Sekerja. Kita akan buat demonstrasi dan macam-macam lagi. Silap-silap bakar pejabat. Sebab gaji dah 3,000, tiba-tiba kena turun 900, macam gaji 10 tahun sudah. Marah. Sebab keduniaan. Tapi kalau ke akhiratan, kalau 10 tahun sudah sembahyang sunat tak buat, 5 waktu je buat. Dah 10 tahun dah, yang tu lah juga, 5 waktu tu lah. Sembahyang sunat tak tambah pun, dia tak rasa apa-apa pun. Tapi kalau gaji 900 dulu, sekarang nak bagi 900, dia marah.
Nampak? Macam mana kita punya perbandingan, pandangan kita antara benda akhirat dengan benda dunia. Kalau benda dunia ni tak naik, tak bertambah, kita marah. Kalau benda-benda akhirat tak bertambah, biasa aja. Itulah kita. Kalau keduniaan kita tidak bertambah baik berbanding hari-hari semalam, kita sangat tidak berpuas hati. Tapi kalau keakhiratan kita tidak bertambah baik berbanding hari-hari semalam, kita tak rasa apa-apa. Astagfirullah.